Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR Sejarah. Kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Baik. Kita sampai dah ke unit yang ke-9, bahagian yang terakhir ni lah, asal usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua nanti adalah keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para miswara. Jadi untuk itu kita lihatlah buku teks kita, muka surat yang ke berapa ni? 128. Okey. Baik, 128 lah. Asal usul nama Melaka. Baik, nama Melaka ni sebenarnya diperolehi daripada pelbagai sumber. Banyak sumber. Sumber maksudnya maklumat yang kita perolehi tu. Daripada banyak sumber. Jadi dalam buku ini dinyatakan empat sumber lah. Jadi awak kena ingatlah asal usul nama Melaka. Termasuklah daripada sumber tempatan dalaman lah. Daripada India pun ada, daripada Arab pun ada, daripada Barat pun ada. Dia cakap, okay, Sulalatus Salatin. Kita dah cerita dah tentang buku ni sebelum ini, menceritakan nama Melaka berasal dari pokok Melaka. Yang depan ni lah. Ini cerita ni. Okey. Nama Melaka tu. Sumbernya Sulalatus Salatin. Okey, ni buku dia. Buku ni terjemahan oleh Samad Ahmad lah. Okey. Kemudian yang keduanya sumbernya dari Arab. Negara Arab, pedagang-pedagang yang datang. Pedagang-pedagang yang datang ke Melaka. Sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat, yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Segala dagang ni maksudnya orang yang berniaga lah yang datang ke situ. Maksud perhimpunan orang yang datang ke situ. Sebenarnya itu dinamakan dia Melaka lah. Asal perkataannya dalam bahasa Arab Malakat. Okay, Malakat ni mana dapatnya? Dikaji oleh sumbernya daripada Muhammad Yusof Hashim 2015 itu. Dia dah buat buku, dia buat kajian, jadi kita ambil daripada sumber yang dia cakap ni lah. Okey, kemudian sumber lagi daripada negara India. Negara India, orang India pun datang juga ke Melaka pada ketika itu. Sumber India mengikut mitos Hindu. Mitos Hindu ni kepercayaan. Mitos ni kepercayaan Hindu menyatakan Melaka disebut sebagai Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Ini kepercayaan Hindu lah. Di dunia ni ada satu pokok yang pertama tumbuh di dunia ni. Dia percayai namanya Amalaka. Okey, jadi itulah bermulanya nama Melaka. Padahal Melaka ni dah kemudian okey. Kemudian ini pun daripada Muhammad Yusof Hashim, buku yang sama, halaman 13. Kalau boleh cari buku ni lah, kalau perpustakaan besar-besar mungkin ada ni. Okey, kemudian yang keempat, sumber yang keempat adalah Sumer Oriental. Ini daripada barat lah. Nama Melaka berasal dari perkataan Malaka, M-A-L-A-Q-A, yang bermaksud tempat perlindungan. Ini sumbernya daripada ni lah, Carteso. Penyelidik dia, Sumer Oriental of Tom Peirce, jilid 2, London. Orang London pun ada nulis. Mereka pernah datang ke sini satu ketika dulu. Kepelbagaian sumber yang merekod asal usul nama Melaka membuktikan Melaka sebagai pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Oleh kerana adanya rekod-rekod ini, sumber-sumber ini, maknanya Melaka, buktinya Melaka itu membuktikan bahawa Melaka ni pada satu ketika dulu adalah satu tempat pertemuan antara pedagang-pedagang daripada seluruh dunia ni. Okey.
Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan selepasnya. Okey, lepas ada je pembukaan Melaka, dah terbentuknya kerajaan baru ni, Melaka ni barulah kerajaan-kerajaan lain yang kemudiannya itu terbentuk. Itu dipercayai. Itu adalah sumber yang mereka percaya begitulah. Kita tak tahulah yang sebenarnya sebab kita berdasarkan kepada sumber yang ada je. Kita perlu bersyukur menghargai warisan negara dan bekerjasama menyumbang kepada bangunan negara. Okey. Jadi 4 sumber kita ulang balik daripada Sulalatus Salatin, daripada sumber Arab, daripada sumber India dan keempat sumber Oriental. Itu sumber yang menyatakan asal usul nama negeri Melaka. Sekarang Melaka lah. Okey. Keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Semasa Parameswara ni menjadi sultan, menjadi raja di Melaka itu, masa dia mula menubuh itu, kita nak lihatlah apa keistimewaan dia sehingga dia hebatlah ketika itu. Walaupun dia datang daripada Palembang sana, datang berdagang, selai sepinggang agaknya, membawa diri, akhirnya dia berjaya membuka sebuah negara. Tu kehebatan tu. Bukan senang nak macam itu. Lari daripada jauh. Akhirnya membina sebuah kerajaan. Okey, Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan pusat pemerintahan kerajaan. Baik. Kenapa? Kerana pada masa itu orang yang belayar ni dengan kapal. Kapal ni dia lalu dari sini Selat Melaka, daripada sini lalu sampai sini. Berdagang Melaka. Kemudian pergi sebelah sini. Daripada sini ke China. China naik ni, daripada sini naik kapal masuk sini, pergi pula ke sini, negara India dan sebagainya, Arab sebelah sini kan. Jadi dia laluan dia tengah. Jadi dia ni kawasan ni terlindung. Kawasan terlindung daripada angin monsun timur laut. Bila angin monsun kena sini, dia kena kat luar tempat ni. Jadi kat Melaka ni tak kena. Terlindung dengan peta ini, semenanjung ni. Okay. Lepas tu membolehkan kapal berlayar dengan selamat. Dia lalu tepi ni je. Selamatlah. Kalau angin monsun ni kuat, bila laut lepas ni anginnya kuat. Kemudian dia juga terlindung dengan angin monsun barat daya daripada sini. Daripada sini angin daripada sini diterlindung oleh Sumatera ni. Di sini dilindung oleh ni. Jadi dia orang yang lalu sekitar kawasan Selat Melaka ni dia selamatlah. Selamatlah insya-Allah lah. Yang kedua, kedudukan yang strategik. Melaka berada pada kedudukan yang strategik. Strategik ni maksudnya sangat sesuai di jalan laut. Jalan laut dulu dipanggil jalan laut lah. Kapal layar ni jalan laut. Timur dan barat. Okey, sebelah ni barat, sebelah ni barat, India, Arab dan sebagainya. Timur kat sini. Timur ni dekat ni. Sebelah sini maksudnya pergi sampai ke China dan sebagainya. Timur dan barat ni laluan utama. Dia akan lalu kat sini. Yang paling dekat lah. Dia boleh ikut lalu belakang Sumatera ni. Pusing sini kan tepi jauh. Yang ni dekat ikut Melaka ni. Okey. Ni pun sama ikut dekat Melaka ni. Baru lepas ke sebelah barat. Kedudukan strategik menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang. Jadi ramailah datang berdagang. Yang ketiganya, yang pertama angin monsun terlindung. Yang kedua dia kedudukannya strategik. Menarik minat lah. Yang ketiganya kebijaksanaan pemerintah. Oleh kerana pemerintah pada masa itu mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Cekap lah. Dia dapat menyelesaikan masalah. Dah dapat macam-macam lah dia buat. Jadi orang pun tidak banyak kesukaran semasa berdagang ataupun berlabuh di Melaka ketika itu. Keterbukaan juga menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Jadi mereka berhubunglah. Jadi Raja Melaka ni kepada Sumatera ni menjalinkan hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang dari pelbagai negara lah di dunia yang ketika itu menggunakan Selat Melaka sebagai jalan utama. Okey. Jadi cikgu rasa dah habis dah untuk unit yang 9. Minggu depan kita akan sambung unit yang ke-10 lah. Jadi untuk tugasan hari ini, awak lihat ini muka surat yang inilah. Ini imbas kembali nanti awak baca sendiri. Baca sendiri. Dia ada 4 perkara ni lah. 1, kenali pengasas. 2, pengembaraan pada suara. 3, permukaan. 4, asal usul Melaka ni. Okey, ada 4 perkara ni. Baca sendiri nanti. Kemudian
Nanti buat latihan. Fikir dan jawab ni. Muka surat yang ke-136. Fikir dan jawab muka surat 136. Buat dalam buku tulis. Okey? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.